Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kita sambung perbincangan tentang mazhab Khawarij. Mazhab yang keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah dan lain bersyiah. Mereka keluar daripada bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau Syiah melampau taksub pada Sayyidina Ali, Khawarij pula menentang Sayyidina Ali setelah bersama dengannya. Mereka berpecah kepada beberapa mazhab. Di antaranya Al-Muhakkimatul Ula. Inilah awal yang diberi kepada golongan Khawarij. Mengambil sempena dengan sikap mereka menentang tahkim. Dan mereka berkata, La hukma illallah. Tiada hukum yang sebenar melainkan Allah. Apabila terdapat kumpulan yang mahu mendamaikan dalam peperangan Siffin antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhumah, balik pada hukum Allah. Dan memanglah Quran mengatakan, fa in ta'ifatan minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينها بالعدل إن الله يحب المقسطين. Surah Al-Hujurat. Apabila dua kumpulan orang Islam berperang, hendaklah perdamaikan di antara keduanya supaya balik pada hukum Allah. Jika salah satu daripadanya melampau, tak balik pada hukum Allah, perangi yang melampau itu sehingga dia kembali pada hukum Allah. Setelah dia kembali, hukumkan mereka kena hukum yang adil. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang adil. Apabila terbunuhnya Ammar bin Yasir dalam perang Siffin, di sana ada hadis Nabi SAW yang bersabda, qatala Ammar fi'atun baghiyah. Ammar akan dibunuh oleh satu kumpulan yang durhaka. Ammar berperang di perang Sayyidina Ali. Dalam hal ini tidak syak lagi Sayyidina Ali betul. Dengan sebab itu Sayyidina Ali diiktiraf sebagai Khulafa Rasyidin yang sah. Namun kita menganggap bahawa kumpulan yang satu lagi salah ijtihad. Tak sampai kita nak hukum di luar pada Islam, tidak boleh. Pada awalnya begitu. Di sana terdapat kumpulan yang tak puas hati dengan tahkim, keluar dari Sayyidina Ali, keluar juga dari Muawiyah. Tak betul belaka. Dikenali dengan Khawarij. Mereka juga dikenali dengan Al-Haruriyah, mengambil sempena nama tempat mereka berkumpul, iaitu Al-Harura. Dikenali juga dengan nama Ashraf, kerana mereka berkata, syaraina anfusana minallah
nuqatilu fi sabilillah fa naqtulu aw nuqtal. Kami menjual diri kami daripada Allah. Kami berperang perjalanan Allah dan kami membunuh dan dibunuh kerana Allah. Ini satu pahaman yang salah. Di antara perkara menjadi pegangan mereka ialah yang pertama, Ali radhiyallahu anhu mereka bersalah kerana menerima hukum manusia bukannya hukum Allah, kata mereka. Seterusnya mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu. Ini puak pelampau, pecah pula. Kita akan baca kemudian. Mereka menyalahkan Uthman radhiyallahu anhu, mengecam dan mengkafir para sahabat radhiyallahu anhum yang terlibat di peperangan Al-Jamal dan Siffin. Al-Jamal ni Siti Aisyah ummul mukminin, Talhah dan Zubair. Ini semua sahabat-sahabat yang Nabi sebut masuk syurga. Disebut dalam hadis masuk syurga. Disebut dalam Quran radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam Quran. Macam mana mereka hukum begini? Ini sudah jadi sesat. Dua, jawatan khalifah boleh diberi pada bukan Quraisy. Walaupun di masa Quraisy dianggap menjadi kabilah paling kuat dan berpengaruh. Kadang-kadang mereka mengharukan tidak perlu adanya iman, tak perlu pemimpin. Pakai begitu je, bebas. Mereka membai'ahkan Abdullah bin Wahab Ar-Razi sebagai imam. Pandangan mengatakan bahawa ketua negara asal orang Islam, tak kira siapa dia. Sedangkan ada hadis mengatakan alimatu min Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Quraisy adalah kabilah yang paling berpengaruh. Para ulama mengatakan makna Quraisy ni ialah kabilah yang paling berpengaruh. Bila Quraisy paling berpengaruh, mereka paling ramai orang Islam, mereka yang layak jadi pemimpin. Bila Quraisy sudah lemah, kumpulan lain pula lain. Pernah berlaku dalam sejarah Islam, orang Kurdish jadi khalifah, orang Turki jadi khalifah. Keadaan sudah berubah. Di mana golongan Khawarij mengatakan tak ke bangsa apa boleh jadi ketua negara. Tak ada pengaruh pun tak apa. Hanya ada juga sekarang ni orang yang berbuat begitu. Asal orang Islam sudahlah, tak kira apa-apa. Ini sebenarnya pandangan mazhab Khawarij. Dan sebahagian Mu'tazilah. Al-Ibadiyah. Satu mazhab Ibadiyah. Mereka ialah pengikut seorang mana Abdullah bin Ibad At-Tamimi. Abdullah bin Ibad ni ialah seorang ulama tabi'in. Ini bukan calon-calon. Imam dalam ilmu tafsir. Abdullah bin Ibad. Di antaranya ialah Jabir bin Zaid. Ini juga imam dalam ilmu tafsir. Jadi pendapat ni menyesebahkan dengan Ibadi Abdullah bin Ibad. Kalau kita baca pendapat dia ni, tak ada kena-mena Abdullah bin Ibad. Abdullah bin Ibad ni ulama yang tersohor, yang terbilang, termasuk dalam tabi'in, murid Ibn Abbas, riwayatkan hadis Ibn Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang lain. Jabir bin Zaid juga imam tetap ilmu tafsir, termasuk kalangan tabi'in. Kalau kita baca pendapat Ibadi, kadang-kadang pendapat Ibadi juga sudah tersasul. Beberapa kitab melaporkan tak betul. Orang Ibadinya pendapat dia lain. Dia lapor dalam kitab-kitab lain pula. Kena baca kitab dia betul. Mazhab ini adalah paling ramai pengikut kalangan Khawarij. Dan mempunyai pengikut sehingga sekarang. Di negeri Oman. Penduduk Oman mengikut mazhab Ibadi. Zanzibar ialah pulau dekat Tanzania. Penduduk Ibadi. Dan beberapa buah di utara Afrika, iaitu Algeria, Libya, Morocco, sebahagian Mauritania. Ini ada mazhab Ibadi. Mereka juga dianggap golongan Khawarij yang paling sederhana dan tidak keras seperti golongan Khawarij yang lain. Di antara ajarannya, ini juga dilapor dalam kitab itu tulislah. Tapi kalau kita baca dalam kitab Ibadi, sama dengan kita aja sebenarnya. Tapi saya tak tahu mengapa pengarang kitab ni masuk benda-benda macam ni. Yang pertama, orang-orang kafir kalangan umat ini terkeluar daripada syirik dan iman. Dan mereka bukan mukmin dan bukan kafir. Mereka diterima menjadi saksi dan diharuhkan bernikah kahwin dengan mereka. Darah-darah mereka haram pada rahsianya, halal pada zahirnya.
Iaitulah orang Islam yang mengerjakan dosa besar, dia anggap kafir. Ini sebahagian Khawarij baru mendapat begitu. Tetapi saya rasa mazhab Ibadi tidak begitu. Ibadi yang ada pada hari ini. Beza dengan kita sikit saja. Iaitulah dia sembahyang tak letak tangan di dada, pakai lepas tangan. Kemudian bila baca Fatihah sembahyang tak kata amin kuat bersama dengan imam. Khutbah jemaah ada bismillah. Itu je. Tak banyak khilaf dengan kita. Ada kitab melaporkan dia membatalkan hukum hudud. Itu tak betul. Sebabnya kita Ibadi juga ada hukum hudud. Macam kita juga. Dua mereka bertelengkoh dalam perkara munafik. Ada yang berkata munafik itu terkeluar daripada syirik dan iman. Ada yang menyatakan munafik itu adalah dosa besar. Dosa besar juga kafir. Kerana Khawarij yang melampau. Dan ada pula yang berkata kita serahkan sahaja kepada nama yang diberi oleh Allah, iaitu munafik. Sebut munafik yang sebut kafir. Mereka mempunyai perbezaan pendapat dengan kita dalam beberapa perkara hukum fiqh. Di antaranya mereka menambah hukum berhubungan had dengan diminta taubat. Minta taubat ni wajib. Dan malah dalam hadis mengatakan Nabi menggalakkan orang bertaubat. Bila ada seorang yang berzina, Nabi tanya dia gila ke tidak, dia mabuk ke tidak. Kemudian Nabi biarkan semayang, Ma'in bin Malik semayang. Sudah semayang datang lagi, minta jatuh hukum hudud. Setelah 3 kali barulah jatuh hukum hudud. Dan begitu juga dengan Al-Ghamidiyah, perempuan yang mengandung, datang jumpa Nabi. Nabi suruh dia balik sehingga melahirkan anak. Lepas melahirkan anak, tak ada sebab cari, datang sendiri bawa anak. Nabi suruh balik lagi sehingga anak tu selepas susu datang lagi bawa jatuh hukum hudud. Dan ada hadis mengatakan digalakkan bertaubat kalau jatuh hukum hudud. Ini memang ada dalam hadis. Kalau tidak maka dibunuh, seperti hak yang kena kepada pencuri dan sebagainya. Ini beza sikit. Kalau kerak tangan tu kerak sabar lengan. Kemudian berlaku lagi beberapa penyelewengan dalam mazhab Ibadiyah sehingga terkeluar daripada pendapat pengasasnya. Di antara mazhab yang tumbuh dalam mereka ialah Al-Yazidiyah. Kita baca kemudian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wa hikmah. Setelah kita mempelajari tentang mazhab Khawarij Ibadi ataupun Ibadiyah, mazhab Khawarij yang sederhana, yang hampir dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, berbeza dalam masalah far'u, masalah cabang sahaja. Kemudian berlaku lagi beberapa penyelewengan dalam mazhab Ibadiyah dan mazhab Khawarij yang lain, sehingga terkeluar daripada pendapat pengasasnya dan ada yang keluar daripada akidah Islam yang sebenar. Di antara mazhab yang tumbuh di kalangan mereka ialah Al-Yazidiyah. Ada kitab yang meletak Yazidiyah ni satu agama, bukan Khawarij.
Mungkin ada juga agama Yazidiyah, pengikutnya masih ada di Iraq. Namun Yazidiyah juga ada dalam mazhab Khawarij, cabang Khawarij. Pengikut seorang yang bernama Yazid bin Abi Unaisah Al-Khawariji, nisbah pada Khawarij. Dia berasal dari Basrah, Iraq, dan menganut mazhab Khawarij Ibadiyah pada awalnya. Kemudian dia berpindah ke Parsi, lalu membawa ajaran-ajaran yang melampau. Di antara ajarannya ialah, yang pertama, di kalangan umat ini ada dua sazi. Salah seorang daripadanya dia sendiri, diri masing-masing, dan seorang lagi tidak diketahui siapa dan bilakah dilahirkan. Ini semua mengarut lagi ni. Yang kedua, agama Islam akan dinasahkan. Ini mencipta agama baru dengan kelahiran Nabi dari bangsa Ajam, bangsa yang bukan Arab. Bukan sahaja pemimpin bukan Arab, ada Nabi bukan Arab. Padahalnya tak ada lagi Nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada Nabi yang menganut agama Sabi'ah, As-Sabi'in, membawa kitab suci yang lain daripada Al-Quranul Karim. Oleh itu Nabi Muhammad SAW untuk bangsa Arab, dan Nabi baru itu untuk bangsa Ajam. Ajam pun mereka Parsi lah, ataupun Kurdis. Dia tak tahu dia ada bangsa Melayu Cina. Pandangan dia sempit. Yang ketiga, orang-orang yang dikenakan hukum had, hukum hudud, menjadi kafir musyrikin, dan siap-siap dosa besar dan kecil adalah syirik. Sedangkan mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syiah juga, mereka yang mengerjakan maksiat, dosa besar, termasuklah melakukan kesalahan qisas dan hudud, dosa besar yang lain, masih beriman. Masih beriman. Kerana di sana ada hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahawa Nabi menyembahyangkan jenazah orang yang kena hukum hudud, yang kena hukum qisas. Sahabat-sahabat menyembahyangkan jenazah orang yang dikenakan hukum hudud. Dan ada hadis yang sahih juga, apabila perempuan dari kabilah Al-Ghamidiyah yang melakukan kesalahan zina dikenakan hukuman rejam sehingga mati. Nabi kata sesungguhnya taubat dia ni ditimbang dengan penduduk Madinah, berat taubat dia lagi, kebajikannya. Menandakan diterima imannya. Dan di sana ada hadis-hadis yang sahih menyebut bahawa terdapat kalangan orang yang tak dapat syafaat Nabi, malaikat dan sebagainya, yang masih ada iman sebesar zarah yang halus, masuk neraka, akhirnya masuk syurga juga, tak kekal. Ada hadis-hadis yang sahih. Jadi pendapat ni bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Ini sesat. Al-Imam Al-Baghdadi rahimahullah betul terang menyatakan bahawa golongan ini adalah pelampau Khawarij yang jatuh menjadi kafir. Ini Khawarij yang bukan Islam, keluar daripada Islam. Kemudian Al-Hafsiyah atau Al-Hafsiyah, ini mazhab Khawarij. Mereka adalah pengikut seorang bernama Hafs bin Abil Miqdam, yang telah membawa beberapa ajaran yang juga menyeleweng daripada Islam. Di antaranya ialah yang pertama,
Di antara syirik dan iman itu terdapat suatu bahagian dinamakan ma'rifatullah. Ini lagi mengaruh. Ma'rifatullah ni mana kenal Allah Ta'ala. Macam mana orang yang syirik iman, syirik, antara iman syirik itu ma'rifatullah. Tak kenal Tuhan lah tu. Dia kata ma'rifatullah. Ni banyak ni orang-orang kita yang Melayu pun ada makrifat cakap. Sikit-sikit makrifat. Menatang apa makrifat? Makrifat ni pengenalan, pengetahuan tentang Allah Ta'ala. Itu ma'rifatullah. Mengenal Allah Ta'ala. Maka sesiapa yang mengenalnya, dia beriman walaupun dia tidak percaya kepada Rasul. Kitab, hari kiamat, syurga dan neraka. Atau melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, berliwat, mencuri, membunuh, minum arak, maka dia kafir yang bersih daripada syirik. Pelik. Kafir bersih daripada syirik. Ini pelik. Ini pendapat ini sangat pelik dan sangat mengarut dan bercanggah ilmu pengetahuan yang sebenar. Ini sesat. Bila tak percaya pada Rasul, tak percaya pada kitab, tak percaya pada hari kiamat, syurga neraka, mana tak percaya pada Allah. Tak percaya pada malaikat. Kerana perkara-perkara ini diberitahu oleh Allah daripada Allah Ta'ala. Bila tak percaya benda yang Allah Ta'ala beritahu, tak percaya pada Allah lah. Begitu ke dosa-dosa besar. Yang kedua, kata mereka, sesiapa yang jahil berkenaan Allah, maka dia menjadi syirik. Seorang yang jahil jadi syirik. Ini tak betul. Salah. Disebut dalam hadis, ada orang yang jahil masuk syurga. Dia percaya pada Allah Ta'ala, dia kenal Allah Ta'ala, beriman pada Allah Ta'ala, tapi dia jahil. Disebut dalam kitab Al-Hamqa wal-Mughaffalin karang Ibnul Jauzi, bagaimana seorang yang bodoh, yang lurus di sebuah negeri yang mengalami kemarau panjang sehingga mati rumput rampai, pokok kering, binatang-binatang bangkainya bergelimpangan. Lalu si bodoh yang beriman ini berdoa pada Allah Ta'ala, kesian kepada binatang, kesian pada tanaman, siang doa Tuhan makbulkan doa dia, turun hujan. Turun hujan, tumbuh rumput, menghijau. Binatang-binatang termasuk keldai makan. Dia tengok keldai. Ya Allah, ya Tuhan aku, tunjuk pada aku di mana keldai mau naik. Tuhan naik keldai pula. Aku nak tunai heret keldai itu. Lalu seorang Nabi zaman itu nak pergi tegur dia. Tuhan wahyi pada Nabi itu, jangan pergilah. Tak tahu pergilah. Dia bodoh, sekadar tu je pengetahuan dia. Dia percaya pada Tuhan, tapi bodoh. Jadi tak boleh kata orang bodoh ni dia jadi syirik. Kerana dia jahil, dia tak tahu. Di mana mengikut hukum Islam, orang yang melakukan kesalahan murtad kerana jahilnya tak boleh dikenakan hukuman. So, itu murtad kerana dia jahil. Contohnya dia tak tahu daging babi itu haram. Dia kata halal daging babi. Malah kalau dia tahu daging babi itu diharam oleh Allah Ta'ala, dia kata halal, jadi kafir lah. Berlaku di negara komunis di zaman mutaakhir, setelah berpuluh-puluh tahun komunis menakluk negeri Asia Tengah. Ada manusia yang mengaku dia Islam, tak tahu daging babi itu haram kerana jauh daripada ilmu pengetahuan. Dia tahunya ibu bapa dia Islam, dia orang Islam lah. Di Bosnia, di Balkan, masa zaman penaklukan komunis dulu. Sekarang ni lainlah ceritanya. Jadi ada orang yang jahil, tak tahu. Imam Malik mengatakan sekiranya seorang hakim di mahkamah membicarakan seorang yang buat kesalahan hukuman hudud, termasuklah hukuman murtad, ada 100 hujah, 99 nyata dia salah, kemudian satu diragukan, tak boleh hukum. Kerana hadis Nabi SAW, tudra'ul hududu bisyubhat. Hudud ditolak dengan ada kekeliruan, walaupun 1%.
Yang ketiga, kata mazhab Khawarij ni, Ali karamallahu wajhah dia anggap menyeleweng. Sayyidina Ali menyeleweng. Dan Abdul Rahman bin Muljim yang bunuh Sayyidina Ali itu dia anggap sebagai orang berjihad dan mati syahid. Ni pula. Kan Sayyidina Ali ni termasuk dalam orang yang awal-awal masuk Islam. Termasuk kalangan al-mubasysyiruna bil jannah, yang Nabi janji syurga. Termasuk yang Nabi puji ilmunya, Nabi puji alimnya, Nabi sebut diridai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam perang Khaybar yang terkenal, apabila Nabi sampai waktu malam, Nabi kata, esok aku nak suruhkan kepada seorang yang diridai oleh Allah dan Rasulnya, dan diredha pada Allah dan Rasulnya. Maka ramailah yang datang awal pagi-pagi mengharapkan dialah yang mendapat kelebihan itu. Sudah sampai subuh, ada yang berjanji nak tunjuk diri supaya Nabi beri ke dia. Sayyidina Umar pernah berkata, aku tak pernah minta jadi ketua, tapi hari itu aku nak, kata Sayyidina Ali. Nabi sebut orang ni Allah Ta'ala redha pada dia, Rasul redha pada dia. Kelebihannya. Nabi ita tengok, mana dia Ali? Panggil Ali. Maka Ali datang disuruhkan bendera. Menandakan Ali diredha oleh Allah dan Rasulnya. Ini. Ada juga kalangan ahli sunnah wal jamaah marah sangat ke Syiah, marah dengan Ali pula. Ini telajak. Belah ni pun telajak, ini telajak. Hak Syiah juga telajak. Sampai Sayyidina Ali jadi Nabi pula. Itu pun tak betul juga. Jangan telajak. Sayyidina Ali tetap seorang yang mulia, tak pernah minum arak, tak pernah berzina, tak pernah sembah berhala di zaman jahiliah. Kerana dia dididik di rumah Nabi SAW. Dia besar Nabi SAW. Dan orang yang awal masuk Islam, dia duduk rumah Nabi. Dia lah dulu pada Abu Bakar, dulu pada orang lain. Mula-mula Khadijah, lepas Khadijah Sayyidina Ali masuk Islam. Lepas tu Zaid bin Harithah duduk rumah Nabi. Lepas tu barulah Sayyidina Abu Bakar, barulah sahabat-sahabat yang lain. Jadi pokok Khawarij ini mengarut, bercanggah dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW. Yang keempat, kata mereka Khawarij ini beriman kepada kitab dan Rasul, berhubung rapat dengan mengesahkan Allah. Maka sesiapa yang kafir kepada perkara itu, maka dia menjadi syirik. Pegangan ini bercanggah dengan pegangan yang pertama. Hak ni nampak betul sikit, tapi berlawan hak yang pertama tadi. Jadi mereka ni bercelaru. Betul pun ada, salah pun ada, mengarut. Jadi banyak hak salah pada hak betul. Ini antara mazhab Khawarij. Dan ada lagi mazhab, kita akan baca kemudian. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Kita sambung perbincangan tentang mazhab Khawarij dan pecahan-pecahannya. Mazhab Khawarij ialah satu kumpulan yang paling melampau di kalangan umat Islam. Setelah munculnya kumpulan Syiah yang melampau bersama dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, dan kumpulan yang menolak Sayyidina Ali bersama dengan Muawiyah
yang juga melampau. Muncul pula kumpulan yang menolak semua. Menolak Sayyidina Ali, menolak Muawiyah. Dan di sana ada kumpulan yang sederhana yang melakukan tashih, tahqiq, mengkaji pandangan-pandangan dua belah pihak supaya tidak bercelaru. Kerana di masa perbalahan itu menimbul satu fitnah yang besar kalangan umat Islam. Mereka yang bersama dengan Sayyidina Ali menolak hadis-hadis, hukum-hukum diriwayatkan oleh mereka yang menentangnya. Yang berpihak menentang Sayyidina Ali pula menolak riwayat-riwayat Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang bersama dengannya. Khawarij ini menolak semua dengan keras. Timbulnya hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang direka, yang tak disebut oleh Nabi SAW. Tolak menolak hukum yang ada nas yang tak boleh dinafikan oleh umat Islam. Maka lahirlah ulama-ulama mujaddid dan islah yang membetulkan keadaan, mentahqiq riwayat-riwayat hadis dan fatwa-fatwa ini dengan asanid, sanad-sanad, melihat latar belakang bukan sahaja Islamnya seorang yang meriwayatkan itu, termasuklah akhlaknya, kesederhanaannya. Dalam suasana perbalahan kita tidak boleh fanatik, mesti balik berquran dan hadis Nabi SAW. Kita sudah bincang tentang mazhab ahli sunnah wal jamaah dan sudah bincang tentang mazhab Syiah serta cabang-cabangnya. Kita dah masuk perbincangan tentang mazhab Khawarij. Sudah disebut mazhab-mazhab yang dahulu. Tersambung kali ini. Di antara kumpulan Khawarij dikenali Al-Harithiyah. Mereka ialah pengikut seorang yang bernama Haris bin Yazid Al-Ibadi atau Haris bin Mazid Al-Ibadi. Ibadi disebut Abdullah bin Ibad. Abdullah bin Ibad ni ulama tabi'in. Memang dia menentang Amawiyah dan dia mendukung juga Sayyidina Ali. Dia ulama tabi'in, murid pada Sayyidina Ali, murid kepada Aisyah radhiyallahu anha, murid pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Oleh kerana dia tak bersetuju dengan Amawiyah, kerana suasana politik, orang anggap dia Khawarij. Padahal Abdullah bin Ibad ini ada pandangan dia sendiri. Dia anggap sebagai imam dalam ilmu tafsir dan seorang yang mujtahid. Tapi nama dia digunakan. Sebagaimana juga guna Syiah menggunakan nama Ja'far As-Sadiq dan Zaid bin Ali. Ini ulama yang tak boleh tolak ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh tolak. Tapi orang pakai nama dia. Kumpulan Harithiyah ini juga menisbahkan kepada Ibadi. Sebenarnya dia bukan pendapat Abdullah bin Ibad. Di antara pandangan dia yang menyeleweng, yang pertama, percaya kepada qadar seperti Mu'tazilah, iaitu hamba mempunyai kuasa sebelum membuat sesuatu. Allah Ta'ala tak ada kuasa lagi. Seorang hamba manusia boleh pilih dengan sendiri dalam masalah qada dan qadar. Kita akan bincang selepas Khawarij ini mazhab Mu'tazilah. Mereka bertelengkah pada awalnya dalam perkara yang berkait dengan orang yang mengerjakan dosa besar. Di mana Khawarij mengatakan orang mengerjakan dosa besar kafir. Terus kafir, orang berzina kafir, minum arak kafir, makan riba kafir. Ini Khawarij punya pandangan.
Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan mereka tidak kafir, mengerjakan dosa besar sahaja. Fasik, dianggap fasik. Mu'tazilah ni mengatakan kafir pun tidak, Islam pun tidak. Kekal dalam mereka. Ini mazhab Mu'tazilah. Kemudian melarat dalam masalah qadar. Qada dan qadar daripada Allah. Termasuk dalam ilmu Allah. Itu kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ni mengatakan qada dan qadar daripada hamba, bukan daripada Allah. Ini kesalahan mazhab Mu'tazilah. Jadi mazhab Harisiyah ni dalam masalah qada qadar dia sama dengan Mu'tazilah. Yang kedua, antara pahaman dia orang-orang yang dikenakan hukuman had, hukuman hudud. Menurut hukum Islam diminta bertaubat. Seperti orang yang murtad. Kalau bertaubat dibebaskan, kalau tidak maka dibunuh kerana murtad dengan mengerjakan dosa besar itu. Ini juga bercanggah dengan hukum syarak. Hukum hudud termasuk dalam hukum jenayah dalam Islam. Jenayah dalam Islam ada 3 jenis hukum. Iaitulah hukum qisas, hukum hudud dan hukum ta'zir. Hukum qisas ialah perkara berkait dengan hak hamba. Membunuh orang, menyederakan orang, mencacatkan orang. Berkait dengan hak sama makhluk. Hukum qisas ni diberi hak pengampunan kepada mangsa kezaliman. Kalau kematian, maka wali dia, keluarga dia yang berhak untuk memberi pengampunan. Ini berbeza dengan undang-undang barat. Hak pengampunan ni lembaga pengampunan. Dalam Islam, hak pengampunan ialah mereka yang dizalimi. Sama ada dimaafkan atau dibayar, dibalas sama. Kalau bunuh-bunuh, cedera-cedera, ataupun dibayar dengan diat, ganti rugi. Ini mengikut hukum qisas. Hudud ialah berkait dengan hak Allah Ta'ala. Seperti berzina, mencuri, merampok. Itu termasuk dalam hukum hudud. Minum arak termasuk dalam hudud mengikut kebanyakan ulama. Hukum yang dihadkan, berapa jumlah sebatan dia. Kalau sebatan, kalau zina yang belum kahwin 100 sebatan. Kalau tuduh orang tanpa saksi dengan 80 sebatan. Itu hukum hudud. Ditetapkan hukumnya. Di mana hukum hudud ini tidak ada pengampunan bila dibawa ke mahkamah. Kalau selesai di luar mahkamah, dia bertaubat, diterima. Itu hukum hudud. Diterima. Dia bertaubat, orang tak tahu. Dia dibawa ke mahkamah, ada bukti, maka hudud mesti dilaksanakan. Ini sabit dalam hadis yang sahih apabila seorang perempuan Bani Makhzum yang bangsawan mencuri. Lalu beberapa orang pembesar Quraisy diminta rayuan kepada Nabi SAW. Tak ada siapa yang berani. Akhirnya mereka tahu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, cucu angkat Nabi SAW yang dekat dengan Nabi. Minta tolong Usamah, ampunkan perempuan ini. Lalu Usamah mengadu kepada Nabi SAW berkenaan perempuan yang jatuhkan hukuman kerana dia mencuri. Di mana hukum Islam mencuri dipotong tangan. Rasulullah murka. Adakah engkau minta pengampunan dalam perkara hukum hudud yang ditetapkan oleh Allah? Dan Rasulullah keluar ke masjid menyampaikan ucapan, ada orang minta kerana yang melakukan salah ni seorang bangsawan, minta diampun. Lalu Nabi bersabda, wa'amallahi innama binasa umat zaman dahulu, dengan sebab orang bangsawan buat salah tak dihukum. Orang tak bangsawan buat salah dihukum. Wa'amallahi, demi Allah, kalau putriku Fatimah binti Ahmad mencuri, aku potong tangannya. Jadi hudud ni tak boleh diampun bila sudah dibawa ke mahkamah. Itu hukum dia. Tapi Khawarij ni menganggap sama dengan hukum murtad. Apa hududnya? Dalam Islam, murtad ini terdapat pandangan ulama. Antaranya ialah dipujuk
ada mengatakan 2-3 hari, mengatakan 2-3 bulan. Bahkan mengikut pendapat setengah ulama di pujuk sepanjang hayat. Ada yang berkata begitu. Ini pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah di pujuk. Murtad yang terbuka, bahaya pada negara, ini jatuh hukum bunuh. Ada hukum dia, dibahas panjang dalam bab riddah, hukum hudud. Tetapi mazhab Khawarij Hazriyah menyamakan dengan hukum murtad. Masalah zina, masalah minum arak, ini termasuk dalam hukum murtad. Kalau tak diampun, tak bertaubat, bunuh. Ini bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Kerana dalam hadis Nabi, bila seorang perempuan Al-Ghamidiyah, kabilah Ghamidi, melakukan kesalahan berzina, dikenakan hukuman had, dia kejam, Nabi kata Allah Ta'ala terima taubat dia. Terima taubat. Taubat perempuan ni kalau ditimbang dengan penduduk Madinah, lebih besar taubat dia lagi di sisi Allah Ta'ala. Menandakan dia ampun. Bahkan para sahabat dan Nabi menyembahyangkan mereka yang kena hukuman hudud ini. Kalau murtad tak timbullah Nabi beri sembahyang dia. Ini bercanggah dengan nas. Ini pendapat Khawarij yang kita kena tolak. Yang ketiga, kata mereka imam yang layak selepas imam mereka. Yang pertama, Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, ialah Abdullah bin Ibad. Imam yang layak. Sayyidina Ali tak layak, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali tak layak. Yang layaknya orang dia saja. Ini sangat salah. Ini kumpulan Al-Harisiyah. Yang kedua, Al-Azariqah. Ini mazhab Khawarij juga. Mereka ialah pengikut Nafi' bin Al-Azraq. Menamakan Azariqah. Yang dianggap oleh pengikut mazhab Khawarij sebagai seorang yang mujtahid. Yang boleh memberi fatwa hukum-hukum sendiri. Sedang bertahid ni dalam perkara yang tak ada nas, barulah boleh ijtihad. Yang ada nas tak boleh ijtihad. Seperti semayang 5 waktu, rakaat semayang tak boleh ijtihad. Arak haram, judi haram tak boleh ijtihad. Tetapi mereka keluarkan ijtihad. Di mana Nafi' bin Al-Azraq ini anggap mujtahid. Mujtahid bukan mujtahid. Ini seorang yang tahu bahasa Arab, kerana dia orang Arab, tapi tak tahu asal-asal hukum syarak. Nak tahu hukum syarak yang boleh ijtihad, ini mestilah tahu usul fiqh, tahu ilmu Al-Quran, usul tafsir, sebab nuzul, nasikh mansukh dan banyak macam-macam ilmu bahasa Arab. Dan mestilah seorang yang adil, yang tak fasik. Dan dia seorang ahli pidato. Setelah berjaya membebaskan dirinya dari penjara Ubaidillah bin Ziyad, dia bergerak dengan cergas sehingga dia mempunyai pengikut yang ramai. Ubaidillah bin Ziyad ialah penglima kepada Yazid bin Muawiyah yang membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, cucu Nabi. Ubaidillah bin Ziyad yang berperang dengan Sayyidina Husain dalam peristiwa Karbala, yang terkenal. Walaupun dia bertembung dengan Khawarij juga, dia lawan. Ubaidillah bin Ziyad menangkap Nafi' bin Al-Azraq. Kemudian dia dibebaskan. Selepas bebas dia bergerak dan cergas sehingga dia mempunyai pengikut yang ramai. Setelah berjaya mendidik 30,000 orang bala tenteranya. Biasanya dia bergerak kawasan pedalaman, kalangan orang Badui yang butuh huruf, yang tak tahu agama, yang sayang pada agama tapi tak ada ulama. Tempat macam inilah dia boleh tarik pengikut dia. Sehingga dia berjaya menarik 30,000 orang yang jadi bala tentera berperang dengan dia. Dia terus menguasai Ahwaz dan Karman. Ini 2 daerah di Iran sekarang. Ahwaz dan Karman. Dia menguasai daerah itu. Setelah berjaya mengambil kesempatan dari pergolakan yang berlaku dalam negara Islam dengan meninggalkan Muawiyah yang kedua. Muawiyah yang kedua ialah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Ada sejarah dia. Selepas Sayyidina Ali dibunuh dan peristiwa Khawarij membunuhnya, pengikut lantik Sayyidina Hasan jadi khalifah. Kemudian Sayyidina Hasan meletakkan jawatan nak mendamaikan orang Islam. Untuk mendamaikan orang Islam, Hasan meletak jawatan tarik diri serah pada Muawiyah. Dan mengikut perjanjian riwayatkan selepas Muawiyah dialah jadi khalifah. Tapi Muawiyah lantik anak dia Yazid. Ini timbul pertengkaran. Sehingga timbul peperangan
dengan sahabat-sahabat Nabi yang muda, Abdullah bin Zubair dan lain-lain lagi. Dan bila Yazid meninggal, anak dia Muawiyah bin Yazid jadi khalifah. Muawiyah bin Yazid ni selepas saya dilantik jadi khalifah, dia terus naik atas mimbar berkhutbah, menyampaikan ucapan, mengecam datuk dia, mengecam ayah dia sendiri. Kerana tidak mengikut syura, tak mengikut umat, sepatutnya dikembalikan kepada orang Islam. Dan dia menangis, dia pulang ke rumah. Lepas beberapa hari dia meninggal dunia. Diberitakan dibunuh oleh dinasti keluarga dia sendiri. Kerana nak mengambil alih kuasa pemerintahan. Jadi cerita dia. Cerita panjanglah. Selepas mati Muawiyah bin Yazid, dia kumpulan ni bergerak mengambil kesempatan dia tak puas hati masyarakat. Pengikut Syiah dan pengikut Abdullah bin Zubair berlaku pertemuan antara kerajaan Umayyah dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ialah anak pada Zubair bin Awam. Ini sahabat Nabi. Bila Muawiyah sudah mati, Marwan bin Hakam menjadi khalifah. Marwan lepas itu Abdullah bin Zubair istihar kerajaan sendiri, iaitulah di Mekah, Madinah, Taif, dikenal Hijaz, termasuk Iraq, di bawah wilayah dia. Maka berlaku peperangan saudara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah masa itu. Pengikut Syiah tak ikut Abdullah bin Zubair. Ini berlaku pergolakan. Di masa inilah muncul Marwan bin Al-Hakam jadi khalifah. Pergolakan ni diriwayat oleh para ulama antara sebab Sayyidina Uthman dibunuh. Wallahu alam. Kita tak tahu. Sebabnya kerana membuat surat palsu. Surat palsu. Dikatakan dia terlibat. Wallahu alam. Kemudian berlaku pertemuan. Di masa inilah pengikut Nafi' Mazraq ni muncul dengan kekuatan dia. Golongan ini adalah yang sangat melampau dalam perkara akidah dan hukum syarak. Kita tinggal tentang dia punya kumpulan itu, kita balik pemahaman dia. Pahaman dia sangat melampau. Juga terlalu keras terhadap orang-orang yang tidak sependapat dengannya. Di antara ajarannya merosakkan akidah. Ajaran dia merosakkan akidah. Ajaran Azadiqah ni. Yang pertama, semua orang-orang yang tidak bersetuju dengan mereka adalah kafir musyrikin. Walaupun mengucap dua kalimah syahadah dan tidak mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kalau tak ikut dia jadi kafir. Saya nak juga kumpulan ni. Orang beri nama macam-macam. IC tak tahu lah. Wallahu alam. Yang ikut pendapat ni. Kalau tak ikut dia jadi kafir. Ini melampau. Tidak boleh. Nak suruh orang ikut kita dalam perkara yang khilaf. Tidak boleh. Yang kedua, mengkafirkan pengikut mereka yang tidak berjihad. Pengikut mereka yang tak pergi berjihad jadi kafir. Tak apa begitu. Sedangkan dalam Islam, jihad ni ada masa fardu kifayah. Ada masa fardu ain. Fardu kifayah ni bila sudah ada negara Islam yang kuat. Dihantar pendakwah, melindungi pendakwah. Mesti ada satu kumpulan yang jadi bala tentera untuk berjihad mempertahankan Islam. Bukan semua orang. Macam sembahyang jenazah. Bila ada satu kumpulan sembahyang jenazah, maka semua masyarakat selamat. Itu fardu kifayah. Fardu ain wajib atas setiap seorang apabila musuh sudah menjajah negeri Islam. Islam dalam keadaan bahaya. Masa itu jadi fardu ain berjihad mengikut kemampuan masing-masing. Lelaki, perempuan, kanak-kanak yang sudah berakal, sudah tahu, mengikut kemampuan masing-masing. Dan Allah Ta'ala memaafkan mereka yang uzur. Mereka yang uzur, mereka yang tak ada kemampuan, dimaafkan oleh Allah. Tak masuk dalam perkara yang diwajibkan. Allah SWT maafkan mereka ini dengan nah Quran. Illal mustad'afin. Quran mengatakan, mereka yang lemah, yang tak ada kemampuan, dimaafkan oleh Allah. Orang cacat, orang buta ni maaf. Khawarij ini kata tidak. Kalau tak pergi berjihad jadi kafir terus. Ini melampau dia. Yang ketiga, mengerjakan dosa kecil dan besar jadi kafir. Buat dosa kecil menjadi kafir. Apa lagi dosa besar? Ini sangat melampau. Yang keempat, Ali karamullah wajah adalah kafir. Sayyidina Ali kafir juga. Ini sangat melampau. Padahal Sayyidina Ali ini salah seorang sahabat yang masuk syurga. Juga beberapa orang sahabat yang lain seperti Uthman, Az-Zubair, Talha, Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anhum. Ini kafir kata mereka.
Dan Abdul Rahman bin Muljim yang membunuh Amirul Mukminin Ali karramallahu wajhah, dia kata mati syahid. Yang bunuh Sayyidina Ali ni kata mati syahid. Patut bunuh Sayyidina Ali masuk neraka lah. Bunuh sahabat Nabi yang Nabi janji masuk syurga. Khalifah Islam yang keempat dia pergi bunuh. Masuk neraka lah jawab dia. Tidak, dia kata mati syahid orang ini. Ini melampau. Yang kelima, beristihad dalam perkara yang ada nas. Perkara yang sudah ada nas, dia istihad, buat hukum sendiri. Sehingga menghalalkan yang haram dan akahnya sebaiknya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Adapun penyelewengan dalam hukum syariat antaranya ialah memotong tangan pencuri daripada bahu. Kalau orang mencuri mengikut hukumnya potong tangan. Tangan tu bergerangan tangan, dia tidak, tangan terbau. Kena potong sampai ke bau. Begitu melampau dia. Perempuan haid wajib bersemayang dan puasa pada masa haidnya. Ini bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan nas. Perempuan haid wajib semayang, wajib puasa walaupun dalam haid. Ini sudah nampak. Menggugurkan hukum had zina, menggugurkan hukum qazah lelaki, menuduh lelaki. Sedangkan hukum qazah ini bukan sahaja dalam masalah zina, termasuk dalam masalah liwat kalau tak ada saksi. Dan menetapkan hak qazah perempuan sahaja. Ini bercanggah dengan dengan ijma' para ulama rahimahumullah. Ini bercanggah. Jelaslah bahawa mazhab Az-Zahiriyah ini termasuk dalam mazhab yang keluar daripada Islam. Pengikut dia tak ramai sekarang ni, kalau dia pun terpencil. Tapi dijadi bahan akademik, bahan kajian saja. Wallahu a'lam.